Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah minggu ini bersama saya Zaim Zamani. Hubungan umat Islam seluruh dunia dengan Sweden dilihat semakin tegang apabila negara itu terus membenarkan tindakan provokasi dan Islamofobik segelintir rakyatnya. Selepas pembakaran Quran, ada pihak kembali dilihat terus meningkatkan sentimen perkauman serta menambah bara api kebencian terhadap umat Islam. Terbaru kes pembakaran masjid di bandar Eskilstuna yang terletak di tenggara negara itu. Adakah ia perbuatan yang disengajakan atau tidak sengaja? Sebuah masjid di bandar Eskilstuna, Sweden musnah dalam kebakaran pada Isnin lepas dipercayai akibat khianat. Kebakaran itu berlaku di tengah-tengah peningkatan pelampau sentimen anti-Islam di negara itu yang menyaksikan beberapa siri Al-Quran dibakar. Sebelum ini, masjid tersebut didakwa sering mendapat ugutan serta diserang oleh pihak pelampau agama. Kerosakan teruk akibat kebakaran menyebabkan masjid tersebut tidak lagi boleh digunakan. Walaupun tiada kecederaan dilaporkan, namun kebakaran ini dilihat meningkatkan lagi sentimen Islamofobia di Sweden. Umat Islam di Sweden ketika ini hanya 600,000 orang daripada kira-kira 10.6 juta rakyat negara itu. Persoalannya, apa yang mereka takut, benci dan prejudis sangat dengan agama Islam? Baik, walaupun kebebasan bersuara menjadi hak yang kekal dijamin dalam perlembagaan Sweden, namun ia bukan bererti maruah umat Islam boleh dipijak-pijak. Negara itu menyatakan perbuatan Islamofobia bukan mencerminkan pandangan kerajaan. Namun apa tindakan kerajaan terhadap pelaku yang sengaja cetus ketidakharmonian dan keganasan? Menurut Eksekutif Persidangan Institut Kajian Tinggi Islam Antarabangsa IAIS Malaysia, Muhammad Nur Iman Ramli, perbuatan kebencian negara barat terhadap Islam semakin lebih besar skalanya. Selepas Quran dibakar dalam beberapa siri, kali ini masjid pula dihanguskan. Ini adalah satu bentuk perbuatan yang kita boleh klasifikasikan sebagai keganasan. Ya, ini perbuatan terorisme. Kita dapati perbuatan terorisme ini biasanya akan membuahkan tindak balas dalam bentuk terorisme juga. Jadi kemungkinan ini adalah tindak balas yang diharapkan daripada perbuatan membakar masjid dan juga siri-siri pembakaran Al-Quran sebelum ini. Jadi saya merasakan bahawa pentingnya umat Islam terus bersifat matang dan bersabar seperti mana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW supaya tidak terheret dalam provokasi yang nampaknya disengajakan. Bukan hanya di Sweden dan mungkin juga di banyak negara Eropah yang lain. Kebebasan bersuara tidak semestinya bebas menghina, mengkeji, melakukan perbuatan tidak bermoral kerana ia jelas bertentangan dengan prinsip sejagat dalam menghormati agama. Malaysia antara negara Islam yang lantang bersama-sama Turkiye menggerakkan usaha untuk banteras Islamofobia. Namun perlu ada kerjasama kuat daripada negara Islam lain. Persoalannya ketika ini, jika mereka tidak suka dengan Islam, adakah ia tiket untuk tindakan keganasan? Kita mengharapkan sesiapa saja yang bertanggungjawab dalam kes pembakaran masjid sehingga hangus di Sweden ini supaya diheret ke muka pengadilan dan diberikan hukuman setimpal kerana permainan api perkauman begini sangat bahaya dan kita di negara-negara Islam seharusnya bersatu hati mengutuk tindakan terorisme begini dan ini selari dengan pendapat PMX diunggah baru-baru ini di New York yang mana Malaysia dan negara-negara Islam mengutuk sekeras-kerasnya perbuatan yang berunsur Islamofobia ini. Jika Sweden terus berdiam diri sama seperti beberapa kes siri pembakaran Quran sebelum ini, ia jelas menunjukkan mereka sebenarnya menyokong tindakan itu. Marah bila digelar negara pengganas, namun kerajaan sendiri membenarkan rakyatnya melakukan tindakan ekstremisme.
Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, tindakan Islamofobia terutama daripada Barat semakin hulu ataupun melampau-lampau. Sehingga kini media Barat banyak melapor dengan tajuk-tajuk sensasi yang secara tersiratnya menunding jari kepada Islam. Namun, headline seperti itu mendahului fakta sebenar mengenai agama suci berkenaan. Apa motif dan di sebalik serangan psikologi itu atau ada agenda tersembunyi? Fellow Penyelidik Institut Kajian Tinggi Islam Antarabangsa AIIS Wan Naim Wan Mansor berkata, untuk membanteras Islamofobia dengan lebih berkesan, dua jenis Islamofobia perlu difahami terlebih dahulu. Untuk memahami fenomena Islamofobia ini dengan lebih mendalam, kita perlu membezakan antara dua jenis Islamofobia, iaitu yang pertama Islamofobia interpersonal dan kedua Islamofobia struktur. Yang pertama, Islamofobia interpersonal ini lebih kepada sifat manusiawi individu ataupun kumpulan tertentu yang berasaskan prejudis, perkauman sempit ataupun kejahilan, ignorance, seperti yang telah disebutkan oleh Perdana Menteri ke-10 sewaktu lawatan beliau ke New York, Amerika Syarikat baru-baru ini. Fobia jenis kedua pula, iaitu Islamofobia struktur, ini berkait rapat dengan polisi, dasar, undang-undang ataupun institusi yang menjurus ke arah Islamofobia, seperti apa yang banyak berlaku kebelakangan ini di negara-negara Eropah, seperti pengharaman pakaian Muslim dan Muslimah di sekolah, pengawasan keterlaluan ataupun penahanan terhadap orang-orang Islam tanpa sebab yang kukuh. Mengulas mengenai Islamofobia struktur, Wan Naim berkata terdapat kumpulan-kumpulan pendana ataupun pelobi yang sangat berpengaruh dan berkepentingan di sebalik tindakan Islamofobia itu. Misalnya, laporan dari Council on American Islamic Relations (CARE) mendedahkan bahawa antara tahun 2008 dan tahun 2013 terdapat 33 organisasi utama yang terlibat dalam apa yang dinamakan sebagai industri Islamofobia. Jadi, kumpulan-kumpulan ini mempunyai akses lebih 204 juta US dollars untuk mempromosikan Islamofobia di seluruh dunia. Jadi, siapakah mereka ini? Mereka ini kebiasaannya mempunyai kepentingan tertentu seperti politik kekuasaan. Contohnya di Sweden, kumpulan sayap kanan baru-baru ini, dan mungkin lebih tinggi lagi di peringkat global seperti kumpulan lobi pro-Israel yang ingin memenangi sokongan dunia untuk menyokong kezaliman yang mereka lakukan di Palestin. Sebenarnya banyak negara barat tidak senang dengan Islam. Antaranya Perancis yang secara terang-terangan sekat itu sekat ini yang jelas mencabuli hak umat Islam. Jerman, Belanda juga ada melakukan tindakan Islamofobiknya. Ada yang ketara dan ada yang tidak. Semua kesalahan dan kebencian diletakkan atas agama itu. Adilkah untuk umatnya? Namun tanpa kita sedar, sebenarnya semakin Islam ditekan, semakin berkembang ajarannya. Baik, sekian Global Hijrah, lagi kupasan isu-isu ummah dunia Ahad minggu depan. Saya Zaim Zamani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.